Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam temeluh di tengah semenanjung. Anda bersama saya Nur Alia Izzati dalam Buletin Temeluh rangkuman 17 Disember 2021 yang bakal membawa anda menyusuri layar informasi di sekitar daerah Temeluh, Negeri Pahang serta nasional. Teruskan bersama kami. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan mencemaduli merasmikan Pusat Hemodialisis Yayasan Al-Sultan Abdullah. Pusat hemodialisis yang ditubuhkan oleh Yayasan Al-Sultan Abdullah YASA itu merupakan yang pertama di Pahang dan ketiga setakat ini selepas pembukaan pertama di Ceras pada 7 Ogos 2019 sebelum disusuli di Setiawangsa pada 12 Ogos 2020 dengan kedua-duanya di Kuala Lumpur. Turut berangkat pada majlis perasmian yang diadakan secara ringkas dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP itu adalah anak anda Seri Paduka Baginda berdua iaitu Pemangku Raja Pahang Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah dan Tengku Panglima Raja Tengku Amir Nasir Ibrahim Shah. Turut hadir Menteri Besar Pahang Datuk Seri Warosdewa Ismail, Mufti Pahang Datuk Seri Dr. Abdul Rahman Osman dan Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Negeri Pahang MUIB, Datuk Ahmad Hairi Husin. Pada majlis itu, Seri Paduka Baginda berdua turut berkenan menyantuni 12 pesakit yang sedang melakukan rawatan selain mengurniakan sumbangan kepada mereka yang masing-masing menjunjung kasih kepada peluang mendapatkan rawatan di sebuah pusat dialisis yang sangat selesa secara percuma. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang Tengku Mahkota Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah menitahkan supaya Kerajaan Pahang memberikan fokus dan membuat lebih banyak program berbentuk kebajikan kepada rakyat di negeri ini. Titah Baginda melihatkan prestasi keuangan negeri yang kukuh iaitu berjaya mencapai sasaran kutipan hasil lebih 100% serta merekodkan lebihan perbelanjaan. Dengan adanya lebihan keuangan tersebut, Baginda bertitah agar kerajaan dapat memberikan fokus untuk mengadakan lebih banyak program dan projek yang berbentuk kebajikan kepada rakyat jelata. Seterusnya, Baginda bertitah lagi supaya Kerajaan Pahang mensasarkan untuk mengutip hasil melebihi RM1 bilion pada tahun hadapan kerana perkara itu tidak mustahil untuk digapai dengan kerjasama semua pihak. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku turut bertitah kepada semua wakil rakyat dan ketua-ketua jabatan tingkatkan mutu perkhidmatan yang cemerlang. Pemudahkan urusan rakyat, kurangkan birokrasi dan buang proses-proses yang tidak perlu. Keraplah turun padang melihat sendiri masalah rakyat di luar sana. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku bertitah sedemikian sempurna istiadat pengurniaan darjah-darjah kebesaran dan pingat-pingat negeri Pahang Darul Makmur sempurna memuliakan ulang tahun Hari Keputeraan yang ke-62 Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang di Balai Roseri Istana Abu Bakar Pekan. Sukan lasak dan ekstrim merupakan sukan yang menjadi kegemaran terutama anak muda, bukan sahaja untuk menghabiskan masa serta sebagai hobi, tetapi juga dapat mengasah bakat terpendam yang boleh membawa mereka untuk pergi lebih jauh. Alun Lancang Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Syakar Samsudin pada 13 Disember lalu telah merasmikan Majlis Penutup Kejohanan Cup Cross Monsoon Endurance Challenge Kampung Pekalan Jaya Lebak. Kejohanan tersebut yang berjaya menarik minat anak muda tempatan selain kehadiran Yang Berhormat Alun Lancang dilihat dapat memberikan semangat serta motivasi kepada anak muda tempatan yang dahagakan sukan pemotoran seperti motocross. Seramai 324 individu terdiri daripada suri rumah dan ibu tunggal di Dewan Undangan Negeri Kuala Semantan di sini bakal menerima manfaat menerusi skim caruman sukarela insentif suri air suri Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP. Ia hasil inisiatif Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kuala Semantan, Datuk Nur Azmi Makludin yang menyumbangkan caruman sebanyak RM10 seorang untuk skim tersebut. Nur Azmi memberitahu ia sebagai perintis selain menggalakkan golongan itu mencarum dalam skim berkenaan. Beliau telah bersetuju untuk memberi sumbangan caruman kepada 324 orang peserta e-kasih dalam DUN Kuala Semantan yang mana sumbangan ini membolehkan mereka menerima manfaat air suri. Beliau berkata sedemikian selepas pertemuan bersama wakil KWSP Temeloh dan Kuantan di Pusat Khidmat Masyarakat DUN tersebut. Ujarnya satu langkah susulan akan dilakukan dalam kalangan mereka selepas ini untuk memastikan ia berjalan lancar seperti dirancang.
Skim Aisuri mula diperkenalkan pada tahun 2018 yang turut menawarkan faedah sama seperti KWSP iaitu dividen tahunan ke atas simpanan persaraan, pengeluaran simpanan, faedah hilang upaya dan manfaat kematian dengan sumbangan minimum sebanyak RM5 sebulan. Kemahiran pertukangan besi yang dimiliki lebih 17 tahun menjadi pencetus kepada kebolehan menghasilkan replika gajah seberat 600 kg menggunakan pelbagai alat ganti motosikal dan kereta terbuang. Bahan besi buangan yang turut digunakan termasuk spana boleh laras, pelayar, parang, pisau, penoreh getah, penutup tangki minyak dan pelapik skru. Walaupun tanpa kemahiran khusus menghasilkan replika berkenaan, namun bukan penghalang kepada Muhammad Nur Azli Muhammad, 40 tahun, untuk menyahut cabaran rakan bagi menghasilkan seni kreatif terbabit untuk dijadikan bahan pameran di Taman Tema Gubang Gajah, Temerloh. Menurutnya, dia mengambil masa 3 minggu untuk menghasilkan replika terbabit yang dibahagikan kepada 4 peringkat. Pertama, membuat lakaran di atas lantai dan kertas. Kedua, membentuk rangka menggunakan besi bulat R6 dan R10 dan melekatkan bahan terbuang, seterusnya mengecat. Muhammad Nur Azli berkata kos menghasilkan replika gajah berkenaan antara RM10,000 dan RM15,000. Faktor harga besi yang mahal kini menyebabkan harganya dianggap tinggi. Harga besi buruk juga kini mencecah RM3 sekilogram. Beliau berharap produk berkenaan dapat diterima di negara ini pada masa akan datang. Selain menarik jangka hayatnya juga lebih panjang kerana diperbuat daripada besi dan menggunakan cat kilat berkualiti tinggi. Sementara itu, kru Temerloh TV sempat merakam gajah besi tersebut yang diletakkan di kawasan awam berhampiran Taman Tema Gubang Gajah. Diharapkan lebih ramai lagi yang mempunyai idea dan bakat dapat mengetengahkan untuk dijadikan tarikan kepada pelancong terutama di Temerloh. Wanita dan pemuda serta Puteri UMNO Temerloh disarankan agar melipatkan lagi usaha untuk bersama-sama mengukuhkan lagi parti selain berterusan turun ke akar umbi. Ketua UMNO bahagian Temerloh merangkap adu lancang Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Syariful Samsudin berkata, dengan cabaran semasa, sudah pasti langkah berkenaan akan memberi impak bukan sahaja kepada parti, malah kepada rakyat seluruhnya. Syariful seterusnya menambah dengan cabaran baharu menjelang pilihan raya umum PRU akan datang, termasuklah dengan pengundi baharu tentunya akan menambahkan lagi cabaran kelak. Apabila pengundi umur 18 tahun dan undi automatik dilaksanakan, tentunya cabaran lain juga kita perlu bersiap sedia pada setiap masa dengan langkah yang sebaiknya. Ujar beliau lagi, kemenangan Barisan Nasional pada pilihan raya negeri Melaka baru-baru ini menjadi pembakar semangat kepada seluruh ahli dan pendukung parti. Namun, ianya bukanlah memberi keselesaan, sebaliknya memberikan suntikan semangat untuk masing-masing melangkah mendepani cabaran selepas ini. Temerloh sememangnya terkenal dengan ikan patin yang menjadi kegemaran ramai dalam dan luar Temerloh yang pastinya hadir ke daerah ini untuk menikmati ikan patin. Ramai yang tertanya-tanya di Temerloh ni selain ikan patin ada apa? Temerloh seperti daerah-daerah lain mempunyai keunikan yang tersendiri di mana banyak tempat pelancongan yang sedang naik. Selain baru nak viral, menjadi pilihan buat pelancong dari dalam dan luar negeri Pahang. Menaiki bot menyusuri Sungai Temerloh atau Sungai Pahang ini pasti akan memberikan anda suatu pengalaman yang tidak akan dapat dilupakan. Harganya ditawarkan sangat berpatutan dan serendah RM6. Anda dapat bersama keluarga anda menaiki bot menyusuri sungai dengan pemandangan indah Bandar Temerloh selain kehijauan hutan di kawasan tersebut. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Haikal bin Zubi. Saya menyediakan pakej untuk berjalan di Sungai Pahang ni. Pakej pertama RM6, dewasa RM3 kanak-kanak dalam masa dalam lingkungan 15 minit. Pakej kedua dewasa RM11, kanak-kanak 5 minit dalam setengah jam lah perjalanan. Kita bawa pusing sungai je. Daripada atas ni turun sampai bawah jambatan pusing balik bang. Menurut Encik Haikal, pengusaha dan pemandu bot tersebut, beliau akan membawa penumpang menyusuri sungai dalam tempoh lebih kurang setengah jam dengan harga yang sangat berbaloi. Mohonlah kita sepenuh cuti sekolah ni, kita eksplor Temerloh weh. Tahukah anda terdapat kawasan penginapan yang terletak di sebelah Pusat Konservasi Gajah Kebangsaan Kuala Gandah? Sekiranya anda ingin melihat gajah di PKJK Kuala Gandah, jangan risau kerana terdapat chalet atau tempat penginapan yang pasti memberikan anda suasana kehijauan dan hutan yang pasti memberikan ketenangan.
Selain daripada melawat gajah, sekiranya anda ingin melakukan aktiviti lain seperti menaiki motocross, menaiki kuda, aktiviti jungle trekking, berkemah, memancing serta aktiviti-aktiviti berkumpulan atau team building juga sangat sesuai diadakan di kawasan tersebut. Menurut Encik Azman Muhammad, chalet yang disediakan mempunyai kemudahan yang lengkap seperti penghawa dingin, TV dan tandas mengikut pakej jenis chalet yang disediakan. Sini Kuala Gondah Forest Park. Jadi kita ada menyediakan chalet lah untuk penginapan. Kalau chalet yang daripada kayu ni lebih kurang 120 semalam. Kalau daripada kontainer ni 150 semalam. Tapi kalau yang kontainer ni dia ada TV, ada aircon apa semua. Kalau keluarga ramai, kita akan bagi tilam tambahan lah dengan bantal kan. Lagi aktiviti lain dia ada motocross, lepas tu ATV, lepas tu kuda kan. Bersukan bersama kuda lagi. Pelbagai aktiviti dapat dilakukan dan kawasan ini baru 2 minggu dibuka dan bersedia menerima kehadiran pelancong yang hadir ke Kuala Gandah untuk melihat gajah, tetapi juga sebagai tempat percutian di musim cuti sekolah ini selain aktiviti team building yang turut sesuai diadakan. Sebelum mengakhiri berita kita pada minggu ini, kami di Temeloh TV ingin mengucapkan selamat pengantin baru kepada Ketua Polis Daerah Temeloh Tuan Muhammad Azhar Muhammad Yusof serta pasangan Nazatul Azwar Haji Mustafa. Semoga kekal hingga ke anak cucu. Selamat pengantin baru. Sekian daripada saya Nur Alia Izzati. Jangan lupa untuk saksikan Buletin Temeloh di Facebook Temeloh TV pada setiap hari Jumaat jam 8.45 malam secara eksklusif di Temeloh TV. Informasi untuk komuniti anda dan siaran di tengah Semenanjung.